Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 2 Ramadan kita masuk kepada sahabat yang kedua untuk kita bicarakan dalam siri sahabat tahun ini. Sahabat yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah satu orang sahabat yang dikenali sebagai satu orang pemuda yang cukup diminati dalam kalangan penduduk Mekah dalam era jahiliah. Saya pernah menyebutkan nama beliau dalam beberapa siri kuliah saya, tetapi tidak secara menyeluruh. Lelaki ini yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah satu orang pemuda, anak kepada hartawan wanita yang duduk di Mekah. Ibunya bernama Khunnas binti Malik. Khunnas binti Malik ialah, kalau dapat kita terjemahkan dalam dunia hari ini, mungkin Datin Seri, mungkin Tuh Puan Seri, macam itulah, perempuan yang sangat ada kedudukan tinggi dalam kalangan penduduk jahiliah, yang ramai dia punya special branch, yang ramai dia punya pengawal-pengawal, ramai orang bekerja dengan dia, ramai orang mentaati dia, ramai orang menghormati dia. Satu orang wanita yang public figure, tapi dia perempuan. Khunnas binti Malik nama mak dia. So Mus'ab bin Umair ni dah lah handsome, dia handsome. Disertakan dalam riwayat Mus'ab bin Umair ni, dia satu orang pemuda yang punya handsome, dia sebab kaya sama lah. Dia ada tarajul ni sikat rambut, ataupun setengah istilah hadis dia bahaskan dalam syarah sebagai satu minyak yang merapikan rambut. Yalah, di sudut fi'il tarajul tu macam sikat rambut, tapi di sudut, kalau kita baca dalam gharibul hadis, ada dalam kataan tarajul itu merujuk kepada satu minyak yang merapikan rambut. Mus'ab bin Umair dia ada custom, dia punya minyak rambut sendiri yang orang lain tak pakai, dan dia ada wangian dia sendiri. Bila dia lalu ke satu-satu kawasan, orang tengok dia ataupun orang tak tengok dia, orang bau wangi. Orang tahu dah Mus'ab. Dia anak muda, rupa paras tampan, baju dia ni hari-hari tukar, rambut rapi, muka jernih, dan anak orang kaya. So siapa yang tak tergila-gilakan Mus'ab bin Umair? Macam tu. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana lah, tapi Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang kalau ada mesyuarat ketua cabang, mesyuarat ketua bahagian, dia pun mesti panggil dia. Walaupun dia tak ada terlibat pun sebagai orang politik, tetapi orang akan panggil dia. Kalau ada taklimat MLM ke, saham ke apa ke, dia pun akan panggil dia mai. Kurang-kurang dia gemai kena duduk dalam majlis tu. Kenapa? Kerana dia ada daya penarik. Dengan adanya dia dalam majlis tu, orang perempuan akan mai nak tengok dia. Orang jantan pun akan suka pergi tengok dia juga, pasal seronok tengok dia segok kemas. Dengan zaman itu tuan-tuan, kalau dapat rambut yang rapi, baju yang macam serika, memang handsome gila lah. Wangi pula, anak orang kaya pula. Maka selalulah dia terlibat dalam urusan pembesar-pembesar jahiliah ni. Meskipun dia bukan one of them, tetapi dia itu sebagai orang kata bahasa Inggeris dia kata apa? Crowd puller, penarik crowd. Itu Mus'ab bin Umair. Sampai satu ketika setelah datang risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair dia kan disebut tadi dia rajin join majlis-majlis orang jahiliah ni. Maka ada majlis mesyuarat depa ni berbincang tentang Rasulullah, maka Mus'ab pun tahulah, Muhammad dia sampaikan ajaran baru. Maka hati dia ni rasakan macam, aku tak boleh nak tuduh dia, aku tak boleh nak memerangi dia melulu, why don't aku pergi dengar apa yang dia cerita tu. Maka Mus'ab bin Umair took an effort untuk pergi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah penyiasatan dilakukan, maka rupanya Nabi duduk berdakwah di situ, peringkat awal. Rumah Arqam bin Abi Arqam ni terletak dekat kawasan Bukit Safa yang agak jauh sikit daripada sekitar penduduk Madinah, penduduk Mekah ni. Maka lokasi yang strategik untuk Nabi menjalankan perisalah secara rahsia di peringkat awal. Maka Mus'ab bin Umair pergi di rumah Arqam bin Abi Arqam, bertemu dengan Nabi dan minta Nabi ceritakan tentang Islam. Nabi ceritakan, maka malam itu juga dia melafazkan kalimah la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Maka dia peluk Islam. Dia peluk Islam hari-hari lah. Tiap-tiap malam dia pergi jumpa dengan Nabi, dapat ilmu, dia melaksanakan ibadat secara tersembunyi dan sebagainya. Tetapi macam saya kata tadi, mak dia Khunnas binti Malik ni, orang kata apa, wanita yang sangat berpengaruh di Mekah. So intelligence saya main bagi tahu lah, Puan Seri, anak Puan Seri tu dah ikut Muhammad.
Dia geram tuan-tuan, dia panggil anak dia balik, dia lawan dengan anak dia ni, dia panggil pembesar-pembesar dia, komando-komando dia, pukul anak dia ni. Dia sendiri tak gamar, nak buat. Anak dia tetap kerah, dan anak dia siap ajak lagi, mak jom lah masuk mak main dengar dulu, mak dia tak peduli. Khanas binti Malik ni dia hati sangat kerah lah. Bila saya baca sirah ni, saya dengar nama Khanas binti Malik ni, saya terbayang muka-muka macam Imelda Marcos, saya bayang muka-muka macam tu lah kan, dengan penuh rantai-rantai belian dia semua tu kan. Dia tak mau. Akhirnya dia penjarakan anak dia, Mus'ab bin Umair. Dia kurung dalam penjara seorang-seorang, disekat makanan, disekat minuman, tak ada cahaya, tutup, dipenjarakan. Nabi dengar cerita ni, tapi apa Nabi boleh buat? Pasal peringkat awal kan, lama kelamaan dia dikurung seorang-seorang dalam penjara mak dia ni. Terdengarlah cerita, pegawai mak dia pun ada yang kena dengan dia kan, cerita dekat dia, kata Mus'ab ni dengar cerita Muhammad nak hantar tim pergi Habsyah. Maka dia berlaku, tak sebut dalam secara detail, tapi dia buat satu kelicikan. Akhirnya dia bebas daripada penjara tu, dia lari keluar. Mungkin dia buat pakatan dengan pembesar-pembesar ataupun petugas-petugas mak dia yang bersekenal dengan dia daripada kecil kan. Dia keluar, dia lari pergi Habsyah. Dia duduk di Habsyah. Dia duduk di Habsyah. Maka dia balik mai. Mak dia tangkap dia balik. Sebagai secara ringkas lah ni, mak dia tangkap dia balik, berhujah balik, dia ajak mak dia balik masuk Islam. Mak dia suruh pembesar-pembesar mak dia pukul dan sebagainya. Benda tu berlarutan lama lah. Masa ni tuan-tuan, peringkat awal Islam, kalau tuan-tuan ingat, peringkat awal Islam di Mekah, berlaku satu rombongan mai daripada Madinah, mai jumpa Nabi tu kan, yang nak mengaku Nabi ini Rasul, iaitu perjanjian Aqabah yang pertama. Masa tu berapa belas orang saja, 12 orang tak silap saya, tapi sikit lah. Tetapi perjanjian Aqabah kedua, 75 orang. Okay. Apa yang membezakan antara perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Kenapa boleh jadi macam tu? Mus'ab bin Umair ni lah. Cerita dia, setelah beberapa lama dia duduk tengkak dengan mak dia, kena pukul apa semua tu, yang akhirnya mak dia sampai dah pasrah dah. Mak dia kata macam ni lah, kalau betul kau pilih jalan Muhammad, kau tinggalkan segala pakaian kebesaran, segala elan mak tak bagi dah, kad kredit main balik, semua tinggal keluar kalau hang sanggup. Dia kata kepada mak dia, saya sanggup. Dia tinggal satu apa pun dia tak bawa, hanya pakaian dia sahaja. Tinggalkan mak dia tak peduli. Kerana cinta dia kepada Nabi lebih besar. Namun tak sekali-kali dia menderhakai mak dia. Tapi dah mak dia halau dia. Maka dia pun pergi kepada Nabi, dan Nabi fikir kesian dengan keselamatan dia. Bahkan Nabi juga fikir dia layak dengan personality dia, dengan kepintaran dia. Maka ketika mana utusan daripada Madinah, geng-geng orang-orang Madinah ni minta kepada Nabi satu orang untuk guru untuk mai ajak di Madinah, maka Nabi pilih dia, Mus'ab bin Umair. Nabi tak pilih orang lain, sahabat-sahabat yang lebih senior. Sedangkan masa tu Mus'ab bin Umair masih lagi sangat muda. Ini juga satu pengajaran untuk kita dalam dunia politik hari ini. Kenapa kepemimpinan Nabi SAW, Nabi pilih orang muda untuk pergi? Mungkin ada sebab, mungkin kemahiran dia untuk berdialog dan sebagainya. Maka Mus'ab bin Umair yang masih muda diutuskan oleh Nabi untuk pergi ke Madinah alone, seorang diri. Sampai di Madinah tuan-tuan, dia tinggal menumpang di rumah Al-As'ad bin Zararah. Dia mengajar agama Islam kepada penduduk 12 orang yang masuk perjanjian Aqabah pertama tu. Lepas tu lama-lama dia berkata, jom kita kembangkan. Maka dia pergi ke rumah tu yang jadi tabligh tu. Dakwah. Kemudian bila dah dakwah, orang terima Islam, mai berdialog, mai mengaji dengan Mus'ab bin Umair di rumah As'ad bin Zararah ni lah. Sampai satu ketika Usaid bin Hudair mai bawa pedang nak tikam dia dah. Kata, hang lah orang luar, budak muda yang mai tah daripada mana hala nak main merosakkan orang Yasrib ni. Hang nak memecah belahkan orang Yasrib ni. Hang rupanya mai nak menghinakan Tuhan-Tuhan kami, mai nak mengawal ajaran baru apa benda aku tak tahu. Usaid bin Hudair dah bawa keluar pedang dah. Maka kata Mus'ab bin Umair, abang, apa salah abang duduk sah? Abang dengar dulu apa yang saya nak cerita. Apa ajaran saya ni? Apa yang Quran yang saya nak baca ni? Kalau abang setuju, abang rasa sedap, abang terimalah ajaran ini. Kalau abang rasa merepek dan mengarut, tak apa. Abang menang, saya akan tinggalkan bumi ini. Wah, berani dah, confident dia. Kalau Ustaz bin Hudair dengar macam tu, dia jadi tenang. Dia pun duduk. Bila duduk, Mus'ab bin Umair baca ayat Quran. Baca ayat Quran kat dia, bagi dakwah contoh-contoh ajaran Nabi Muhammad SAW ni. Maka dia rasa terpegun dan dia terima Islam ketika tu juga. Dia balik, dia pergi jumpa dengan sahabat dia, kepala suku, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pergi pula jumpa Mus'ab dan masuk Islam.
Lepas tu kepala suku satu lagi dia ada Aus dan Khazraj, dua-dua nama Sa'ad bin Mu'az dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pula pergi jumpa dengan Mus'ab dan dia juga masuk Islam. Bila kepala-kepala suku dan pahlawan di Yathrib masuk Islam, maka kata orang Yathrib, apa lagi kita tunggu? Kalau 3 orang paling pandai dan paling kuat dalam kalangan kita telah ikut Mus'ab bin Umair, kenapa kita nak tunggu lagi? Maka keseluruhan, saya ulang 3 kali, keseluruhan orang Yathrib kecuali orang Yahudi masuk Islam. Hanya kerana kebijaksanaan strategi, kelembutan bicara, kelunakan lidah dan kehebatan strategi dakwah yang ada pada pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Hebat dia. Lepas tu perjanjian Aqabah kedua datang berapa puluh orang. Lepas tu bila Nabi sampai ke Madinah, berapa ramai orang penduduk Madinah sambut Nabi. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada'. Sambut orang kompang. Ramai penduduk Yathrib sambut Nabi. Siapa yang mempersiapkan penduduk Yathrib seramai ini sebagai seorang Islam? Mus'ab bin Umair ada di belakang mereka. Satu orang guru yang mengislamkan seluruh nation, Mus'ab bin Umair. Maka tuan-tuan, bila Nabi sampai di Madinah, mendirikan negara Madinah, Mus'ab bin Umair lebih tenang, sentiasa melazimi majlis Nabi. Ada satu ketika Nabi melihat kepada Mus'ab, Nabi tunduk dan Nabi menangis. Bila para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, Mus'ab ni dulu ni di Mekah, dialah paling handsome, dialah yang paling semualah kat dia kan. Tapi sekarang tengoklah dia jadi macam mana. Bukan nak kata benda tu salah, tapi Nabi nak beritahu, Nabi menangis terharu dengan dia tinggalkan segala dunia yang dia ada. Dan dia sangat zuhud tuan-tuan, dia sangat zuhud, pakaian dia pun zuhud. Bahkan ketika mana dia wafat, saya ceritain tu. Saya catat tu lah, ketika mana dia wafat, kafan, untuk nak kafan dia tak cukup kan, tutup kepala nampak kaki, tarik kaki nampak kepala kan. Yang akhirnya Nabi kata tutup kepala, kat kaki dia tu tutupkan daun-daun yang berzikir. Orang kaya, akhirnya dia nak meninggal dunia, kafan pun tak cukup untuk dia. Dia ada kain burdah tu saja yang nak kafankan dia, kain dia tu pakai itulah. Dia wafat bila? Dia syahid dalam peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, Mus'ab bin Umair antara orang yang menyambung memegang bendera Islam. Ada beberapa orang memegang panji Islam, antaranya Mus'ab bin Umair. Ketika perang Uhud tuan-tuan, di saat Islam tengah berkecamukkan, kena pukul, kena tebah, kena totok, lari, ada yang lari, orang munafik patah balik, ada orang Islam yang lari, ada yang duk teriak ingat Nabi dah tak ada, semua serabut macam tu. Mus'ab bin Umair daripada kejauhan dia melihat Nabi sedang dikepung. Maka apa dia buat? Ini peringkat awal, ini peringkat awal Nabi kenal tu. Apa dia buat? Dia angkat bendera panji tu tinggi, bagi orang nampak semua. Dia sebut la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, tinggi. Dengan apa? Untuk tarik perhatian orang-orang musyrikin Mekah mai dekat dia. Jangan perasan Nabi. Dia antara orang yang melindungi Nabi. Saya dah cerita sebelum ni, Talhah juga melindungi Nabi, Nusaibah binti Ka'ab juga melindungi Nabi. Ini antara orangnya dalam tragedi Uhud. Maka bila orang semua penduduk Mekah mai dekat dia, Allahu akbar, depa lawan ni, seorang dipatahkan, dua orang dipatahkan, 3 orang, 4 orang, 5 orang mai gerumun dekat dia. Depa pukul dia, depa potong badan dia, tangan dia depa potong. Dahsyatlah, saya nak cerita gambaran terlalu dahsyat. Dan masa dia kenal tu, orang tikam. Bayangkan dia pegang bendera, satu dengan pegang pedang, orang tikam dia. Dia kata apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Surah Al-Imran. Apa nama? Qad qalat min qablihi rasul, ayat tu kan. Muhammad itu tidak lain hanya selain rasul. Sebelumnya juga ada rasul. Tuan-tuan cek balik surah Al-Imran. Kenapa dia kata macam tu? Saya bahaskan. Tikam dia kata wa ma Muhammadun illa rasul. Tikam dia kata dia kuatkan hati dia kan. Kuatkan hati dia. Akhirnya dia meninggal dunia. Kenapa dia kata macam tu? Sebab masa tu dia tengok ada sahabat-sahabat yang duduk di jauh sambil dia duduk kenal tu, depa duk ada yang kata macam, takkan Nabi boleh kenal kot. Depa nak anggap macam Nabi tu Tuhan ke apa ke kan. Jadi dia nak membetulkan akidah para sahabat, dia sambil duk dakwah, sambil duk kenal tu. Dia katakan Nabi itu adalah rasul dan manusia yang sebelumnya pun ada juga Nabi. Macam itulah kan, duduk pertahankan. Dia rebah. Bila dia rebah tu, dia tikam, dia mati. Jatuh panji itu disambut oleh orang lain. Yang akhirnya Islam kalah dalam medan tersebut. Itu yang saya kata dipakafankan dia tu. Tetapi disebutkan dalam riwayat, ketika mana para sahabat cari jenazah seorang syuhada,
jumpalah jenazah Sayyidina Hamzah dan sebagainya, Nabi menangis. Kemudian di celah-celah itu dapat tengok satu jenazah yang mereka tak perasan, tiba-tiba ada satu jenazah ni Islam ni sedang tertangkup di tanah macam tu, di tanah. Mereka pusingkan mayat itu, berlumuran darah dengan penuh tikaman dan luka, dengan lembing dan panah dan pedang dan pisau. Dia ialah Mus'ab bin Umair. Maka kata para ulama yang meriwayatkan sirah mengatakan, kenapa Mus'ab bin Umair melekapkan wajah dari tanah dan menutup macam tu? Kerana sebelum dia menghembuskan nafas terakhir tu, dia menyangka habis. Sahabat bakat lari, ada yang menangis, Nabi kena kepung, saat lagi mesti Nabi kena. Saat lagi mesti Nabi kena. Maka dia tak mampu tengok, dia pejam macam tu. Dia tak mampu tengok. Dia tak bangkit, dia tak boleh bangkit dah. Dia nyawa yang last sekali dah. Tikam. Dia, ya Allah, tak mampu dah. Dia mati. So itu kata para ulama yang menyusun sirah mengatakan, mungkin itu antara sebab dia menekapkan begitu ke tanah. Sebab dia tak rela melihat kekasih dia kena oleh musuh. Itu kecintaan Mus'ab bin Umar terhadap Rasulullah. Itu kecintaan Mus'ab bin Umar terhadap Islam. Itu kecintaan Mus'ab bin Umar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda besar, kaya raya, segak dia. Dia tinggalkan segala-galanya demi sebuah kebenaran Islam, demi sebuah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok, episod yang ketiga, kita akan menceritakan tentang lelaki yang saya pernah cerita juga sebelum ni, tapi saya nak cerita lagi pasal cerita dia menarik. Dia lebih keluar apa? Perjalanan dia cari Nabi cukup mendebarkan. Itu saja. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.